might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Nah, jadi kita nak bagi sharing sikit untuk kita punya indikator baru yang baru rilis. Dia punya version yang paling latest update sekarang ni daripada Cikgu Fairu kita. Kenaan dengan BB Cloud lah. Kita punya BB Cloud indicator ni. Jadi cara setting dia tu macam mana? cara setting dia, first kita akan buka dia punya setting dia ni, BB Cloud kita ni, Okay, kita akan pasang macam ni lah. Maksudnya BB, top BB yang ni function dia ni kita on. Lepas tu kita disable dulu yang macam ni. Okay. Dan jangan lupa save default sebab nanti dia akan patah balik pergi original setting. Okay. Jadi lepas kita dah tahu sekarang ni macam mana dia punya setting, kita nak tahu macam mana cara nak menggunakan benda ni, indikator ni. Okey, cara penggunaan indi kita ni bergantung kepada keadaan lah. Maksudnya kita nak tengok trend lah. Jadi trend yang macam mana yang kita nak tengok? Okey, first kita kena kenal pasti market yang dalam apa ni, price apa yang dia tengah buat, market tengah buat apa melalui kita punya cloud ni. Jadi contohnya macam dekat sini kita nampak market tengah naik dengan keadaan kita punya cloud ni mendongak pergi atas dan candle yang terbentuk dalam dalam cloud ni lah. Dia masih memecahkan Breakout cloud. Dia breakout cloud ni. Okay, alamak tak nampak pula dah. Jadi candle yang terbentuk ni maksudnya kita nak tahu arah dia tengah uptrend. Candle yang terbentuk ni dia memecahkan cloud, maksudnya cloud di atas. Jadi dekat sini dia Memecahkan kesan hijau tu. ya, memecahkan garisan hijau ni. Jadi bila dia memecahkan garisan hijau ni, dia memberi clue dekat kita untuk memberitahu kita yang sekarang ni dia akan pergi ke atas. Dan cloud ni pun dalam keadaan mendongak pergi atas. Okey, jadi dalam kita punya mindset kita tahu sekarang ni market menunjukkan arah atas. Okey. Jadi dekat mana kita nak entry dia? Kita boleh entry dalam kawasan cloud ni lah. Dan risiko kita maksudnya berhampiran dengan cloud bawah. Berhampiran dengan dekat cloud bawah ni, area situ lah. Okey. Situ. Jadi untuk kita kenal pasti kita punya risk kita punya cut loss kita. Kita kena letak level berjaga-jaga dekat mana? Dekat candle tu sendiri. Maksudnya candle yang memecahkan cloud atas ni. Maksudnya yang garisan hijau ni. Jadi kita punya risk kita candle tu sendiri. Candle yang pertama memecahkan garisan hijau tu ambil base dia. Ya, betul. Jadi dekat situ kita boleh letak kita punya defend kita lah. Kita punya cut loss kita lah dekat situ. Jadi selagi mana dia masih candle tu terbentuk, mana-mana candle yang terbentuk selepas tu masih lagi close di atas garisan hijau, jadi kita ride terus lah. Jangan kita lari lagi. Contohnya dia dah buat macam ni. Bila dia dah start buat macam ni, jadi kita boleh berjaga-jaga lah kat situ. Nampak tak ni? Ada satu candle terbentuk dan dia terbentuk dengan keadaan dia dah start bagi wick, dia dah start bagi echo dekat garisan bawah ni, maksudnya dia dah start ni lah. Maksudnya kita kena berjaga-jaga lah kat situ. Jadi kita nak tengok candle tu jangan pecah garisan merah tu. Okey, itu untuk
SOP untuk kita nak long lah. Jadi sama juga keadaan kalau kita nak short. Jadi kita terbalikkan lah. Kalau nak short tu. Itu function untuk kita kena pasti arah market tu lah. Jadi kalau dia ada tiga, macam kita tahu keadaan tiga keadaan lah dalam market kita kan. Kita ada uptrend, ada sideways, ada downtrend. Jadi kita tengok kepada cloud ataupun kita tengok kepada kita punya BB ya. Kita punya BB. Jadi SOP dia, kita tengok SOP tu pula. Macam mana SOP? Kat mana ni? Jadi SOP untuk apa namanya? Untuk kita Untuk long. untuk kita entry. Tak SOP pasti entry. SOP untuk entry tak kisahlah long atau short. Yang pertama kita kena pasti kita panggil candle bangkit lah. Candle yang tu candle yang menunjukkan yang bagi kita clue arah market tu. Kita kena pasti dulu candle bangkit CB lah, kita letak short form CB. Maksudnya yang tadi tu lah yang apa ni? Yang kita dah marking, yang kita dah marking. Okey, bila dia memecahkan cloud atas ni, garisan hijau ni, okey, yang ni kita kena pasti dia sebagai candle bangkit. Okey. CB, kita punya short form lah. Ataupun yang apa ni, yang macam contohnya macam dia memecahkan ke atas, ini pun kita boleh panggil CB. Kan? Okay. Yang tu satu. Yang keduanya, SOP dia, kita kenal pasti cloud tu sendiri. Inilah maksudnya yang cloud ni lah kan. Okay. Kita kena pasti cloud tu dia punya condition cloud tu. Maksudnya dia dalam keadaan mendongak ataupun untuk uptrend kan. Kalau dia ataupun dia dalam keadaan menunduk. Kita kena pasti cloud ni dalam keadaan yang macam mana. Barulah kita boleh start lah, boleh plan lah untuk kita nak buat keputusan long ataupun short. Yang mana kita tak akan buat keputusan waktu cloud tu dia dalam keadaan mendatar. Jadi bila dalam keadaan mendatar tu kita susah lah nak buat keputusan kan. Kita tak payah masuk lah. Dia ada atas boleh, ada bawah pun boleh kan. Jadi kita tak. Jadi kita duduk tepi dulu lah. Macam tu lah lebih kurang cerita dah. Lepas tu bila kita dah kenal pasti cloud dengan kita punya candle bangkit tu, yang ketiganya kita cuba masukkan mid BB. Okey, tadi kita dah kenal pasti kan. Maksudnya dah tahu kan, mula-mula kita nak tengok kenal pasti candle bangkit dengan cloud. Jadi yang ketiganya kita masukkan mid BB. Okey, kita cuba tengok. Kita masukkan mid BB dekat kita punya indie ni. Alright, mid BB. Tadi dah nampak tadi kan apa ni? Candle bangkit tu macam mana, cloud tu macam mana kan? Dah faham kan? Okey, sekarang ni kita confluentkan lagi dengan mid BB. Kita tengok macam mana. Kalau ikut mid BB ni sama juga conditionnya. Kita akan entry, kita akan buat keputusan waktu keadaan dia mid BB ni dalam keadaan mendongak ataupun mendatar ataupun menunduk. Maksudnya kita nak tengok trend lah. Sama ada trend tu dalam keadaan uptrend ataupun downtrend lah. Okay. Jadi untuk yang macam berdasarkan apa orang panggil ni, nombor 1 dengan nombor 2 tadi ni, kalau kita nak entry dekat sini dengan panduan kita punya candle bangkit ni, kita dah boleh entry seawal sini lagi. Tapi bila kita ada tengok mid BB ni, dia seolah-olah dia berlawanan. Dia berlawanan dengan kita punya mid BB. Jadi orang kata apa, dia boleh apa kalau macam
Tak, kalau nak ambil maksudnya kita sampai ambil BB dulu. sampai ambil BB dulu. Maksudnya SOP 1 dan 2 tu dia dah memenuhi. Ya. Cuma yang kalau kita nak write ni, nombor 3 ni kalau kita nak write. Maksudnya area sini ni, contoh area sini kan. Sekejap, area sini Ustaz. Mana? Masih condition sama. Tapi maybe mendongak. Nampak? Jadi bila mendongak tu kita tengok candle bangkit kita. Macamnya candle bangkit ni. Mana? Ni. Okey. Okey, teruskan. Okey, maksudnya contohnya macam tempat yang cikgu bagi dekat situ, kita dah kenal pasti kita punya candle bangkit, yang mana candle bangkit kita ni dah cross line hijau atas ni. Maksudnya dengan keadaan cloud pun mendongak ke atas. Lepas tu disupport dengan mid BB pun tengah ke atas macam ni. Jadi macam ni tak pecah BB lagi. Ya, dia tak pecahkan apa ni cloud yang bawah, garisan merah ni. Dan dan tak pecah juga mid BB yang bawah ni. Jadi kita boleh hold lagi. Maksudnya kita boleh entry lah. Entry, baru nak entry. Okey, kejap. Kenapa kita tak ambil sini walaupun sini ada candle ni? Sebab ni mendata. Kan? Dia masih mendata. Kalau kita ambil jadi risiko lah. Ada risk lah. Agak berisiko. Mungkin dia lambat sikit anak lagi. Tapi selagi mid BB tu mendongak, insya-Allah dia tak ada apa pun. Hold je lah. Selagi tak ada satu candle tutup di bawah, berlawanan lah. Maksudnya tak ada satu candle tutup di bawah cloud kita. Okey. Sekejap. Sesuai untuk keadaan yang mendata. Jadi kita ambil untuk kena pasti trend tu, kita pastikan dalam keadaan dua condition, maksudnya mendongak ataupun menunduk, sama juga dengan mid BB. Jadi kita confluentkan, kita tengoklah dia punya SOP dia, pastikan yang macam ni. Okey. Dekat mana kita nak, orang kata apa, kita SOP untuk kita entry kita dah nampak dah macam mana kan. Maksudnya kita kena pasti kita punya candle bangkit, kena pasti kita punya cloud, dan satu lagi disupport oleh mid BB. Maksudnya kita dah tengok dalam tiga keadaan ni dah sesuai. Jadi macam kita dah tahu tadi, kita punya risk kita, contohnya macam tadi kita dah kenal pasti ini kita punya candle bangkit. Candle tu sendiri sebagai kita punya risk. Maksudnya kalau kita nak entry, bila dia dah ada pullback yang macam ni, seawal sini kita dah boleh entry, dan kita boleh letakkan, kita boleh manage kita punya risk kita sini je lah, sebanyak sebanyak 4 tick. Okey, kalau dia pergi balik ke sini, apa dia punya condition dia? Condition dia akan memecahkan lower punya cloud ni, yang garisan merah ni. Itu dia punya penanda ataupun kita punya signal yang mengatakan okey, ini kita boleh cut loss lah, tapi kita jangan cut loss lagi. Maksudnya kita punya itulah signal awal untuk kita untuk inilah, untuk kita kena pasti kita punya risk lah. Okey. Cut loss wajib bila candle tutup, bukan candle cocok. Maksudnya kalau dia main seolah-olah macam dia bagi week ni saja, tak ada. Maksudnya kita masih boleh bertahan lagi lah. Okey, waktu bila kita nak cut loss, okey, kita tengok dekat mana kita nak cut lah. Kalau tiba-tiba dia punya apa ni tak jadi, maksudnya market tu membuat satu volatility, jadi dekat mana kita nak letak kita punya cut loss. Okey, yang first kita akan lari
Maksudnya kita letak wrist kita dekat candle bangkit tu sendiri. Maksudnya Okey. maksudnya Jadi sini. mana kat loss kita tak payah letak lagi lah. Kat loss tu kita entry tu kita akan letak juga kat loss tu. Maksudnya kita set juga kat loss tu. Cuma kita letak jauh sikit. Maksudnya bracket yang kita pasang tu, bracket yang kita pasang tu macam cikgu suggest, mungkin kita boleh letak dalam 10 ataupun 15 dulu. Lepas tu bila dah candle tu dah berjalan, maksudnya kita dah entry dan market tengah jalan tu, kita dah boleh start tolak lah. Kita boleh start tolak. Tolak dekat mana? Tolak dekat first dia punya condition dia candle tu sendiri. Maksudnya low. Maksudnya yang paling low yang candle tu EP sendiri. kita, itu kat EP kita masuk tu lah. Kalau macam EP dekat mungkin kita tunggu pullback kan. Okay, first tadi, okay, condition kita buat demo satu, simulasi. Okay, first mula tadi kita kenal pasti dulu candle bangkit kita. Okay, candle sekarang ni dia dah memecahkan cloud ni. Dia dah memecahkan line hijau ni. Hijau. Okey. Okay, bila dia dah memecahkan candle hijau ni, dekat sini kita baru nampak. Okay, sekarang ni market tengah nak naik. Tapi kita tak entry lagi. Okey. Okay, kita nampak okay dia tengah nak naik. Mungkin kita tunggu dulu dia buat pullback ni. Contohnya macam dekat sini pun sama juga condition dah. Nampak tak? First ni kita nampak okay dia tengah buat pullback. Lepas tu dia bagi satu apa ni? Satu signal yang kata nak naik. Cuma yang dekat sini dia tak jadi dengan kita punya dia tak ikut kita punya SOP dia sebab dekat sini cloud ni dia jadi mendatar ni, nampak tak? Dia berbeza dengan keadaan yang sini. Dekat sini signal first candle bangkit tu dalam keadaan memecahkan cloud atas. SOP kedua, cloud ni dalam keadaan nampak ni dia tengah naik. Dan SOP ketiga dia MIB tengah naik juga, maksudnya tengah mendongak juga. Jadi yang ni jadi orang kata clear lah dia punya dia punya direction lah. Okay, jadi kita boleh start entry tak kisahlah dekat mana pun yang nak kita nak queue tu, nak queue kat mana entry kita? Nak ambil kat mana, nak queue kita, nak queue entry kita kat mana? Dekat Gaisa Mega ke mana? Ataupun separuh candle buat bagi kita kena pasti CB tu atau macam mana? Nak queue dia tu. Okay, dia gini, dua keadaan. Dua keadaan. Okay, satu kadang-kadang dia ada pullback, kadang-kadang tak ada pullback tu. Betul. Kalau case yang tak ada pullback, kalau dia buka ni di atas juga hijau, kita boleh tunggu entry. Cuma kedua dia tu. Cuma risk kita akan jadi tinggi sebab apa? Risk kita kat loss tetap di bawah ni. Okay, itu satu entry. Yang kedua entry bila dia pergi berhampir dengan merah. Boleh. Itu dua keadaan. Jadi kita kena tahanlah sikit kalau dia main nyoyak tu. Jadi jika ditakdirkan tiba-tiba ada satu candle mari pak ditutup bawah ni. Berapa tip pun kita kena kerak. Boleh? Keluar baru pada MACD tu. MACD dan juga candle ni. Nanti ada CL, nanti kita tu. Okay, untuk entry tadi nampak dah kan? Maksudnya first kita dah kena pasti kita punya candle bangkit. Lepas tu dengan keadaan cloud. Lepas tu satu lagi kita tengok MACD. Lepas tu tadi kita dah tahu yang kata kita punya risk kita adalah candle tu sendiri. Maksudnya low candle tu sendiri. Jadi risk kita. Risk kita tu. Sini. Jadi katakanlah kalau macam yang cikgu sebut tadi, bila candle dah buat kenaikan macam ni, tiba-tiba ada satu candle tu dia tutup. Bukan dia buat macam ni bukan dia bagi echo, maksudnya dia tutup dengan body tu bawah daripada situ, maksudnya memang cut lah. Yang tu faham tak ni? Ya waktu faham, tapi nak entry tu cikgu kata kalau boleh
sehampir mungkin dengan yang line Line merah. merah. Line merah ni. Okey. Okey. Itu faham dah. Dah tu okey. Jadi dia punya CL, condition CL, signal yang pertama tu kita akan cut apabila ada satu candle, orang panggil candle bangkit kita tu bocor lah. Bocor low dia. Bocor low. Maksudnya yang candle ni sendiri. Jadi tu faham dah kan? Yang keduanya Faham dah, faham. condition di mana Tak ada kira low. Kalau dia tengah turun, dia kira high. Mana kalau dia tengah turun, sebaliknya lah. Okey. Sebab tu kita tulis CB bocor ya. bocor tak kisahlah dia high atau low. Maksudnya dua keadaan lah. Okey. Ataupun dalam satu lagi condition di mana cloud tu sendiri bocor. Kita dah boleh start berjaga-jaga lah. Okey, cloud bocor. Okey, macam mana yang disebutkan sebagai bocor tu. Okey. Kita entry kat sini. Lepas tu apa orang panggil ni? Market tengah jalan, candle tengah terbentuk. Lepas tu ada satu candle yang dia dah start bocor ni. Okey. Okey bang. Tu kena tu bocor tu. Sini dah start bocor. Itu tak payah kalah lagi. Ini memberi signal awal lah. Maksudnya dah boleh start berjaga-jaga lah. jaga-jaga ataupun dah boleh lari lah. Lari dah ke? Dah boleh start boleh lari lah. Sebab yang first tadi kita tengok sendiri, kita punya risk awal dekat candle tu sendiri. Maksudnya yang low candle tu, ini yang first. Okey, betul. Nombor satu. Tapi bila dah market jalan, tak ada satu pun yang close bawah tu. Maksudnya kita dah boleh trailing lah. Okey. Kita dah boleh trailing, dia dah start naik. Dan bila dah sampai satu tahap, katakanlah kalau macam kita tak close lagi position, dia dah start buat macam ni. Maksudnya bila dia dah start buat macam ni, dia dah pecah garisan merah tu. Dia dah memecahkan garisan merah, dia seolah-olah dah memberi gambaran awal untuk dia nak turun. Nak turun. Jadi itu kita punya cut loss lah, maksudnya atau kita nak ambil dulu, nak ambil untung, boleh ambil untung dah. Macam tu pun boleh dah. Dan yang paling kuat sekali apabila mid BB tu bocor. Mid BB bocor. Tengok waktu bila contohnya macam ni kan, dia dah close bawah ni, walaupun dia naik ni memang dia akan turun ke bawah lagi lah. Ini yang nombor 2, cloud tu sendiri dah start bocor, yang ni kan. Dia bocor sekali dengan body. Maksudnya pecah tu dia pecah sekali dengan body. Lepas tu yang ketiganya dia dah buat macam ni. Dah pecah mid BB. Dah pecah dah mid BB. Jadi mungkin dia buat kenaikannya hanya kenaikan untuk liquidity lah. Lepas tu dia akan turun lah. Macam tu lah kot. Tapi tu kan kali tu dah pecah ke start kat gas kat lah kita yang CB kita pertama tu. Macam tu lah. Okey. Kalau kita emosi kuat boleh hold lagi akhir. Kalau tak payah hold. Ikut itu. Kalau dia bocor, terus cut, terus ambil je. Ambil untung ada ya. Ya, tak payah nak main teknik harapan nak tu, tak payah nak hold. No. Kalau Terus sini itulah. Dia dah start kat sini ya. Contoh kat sini dah. Dia gini lah kalau kita nak faham. Okey, kejap buat je. Ni Abang Sam. Ingat tu, cut loss bila candle CB kita bocor. Nampak tak? Sini dah bocor dah first. Ini kan candle baru CB. Mana? Tunjuk je. Yang atas tu. Yang ni. Okey. Tu. Untuk SOP baru, untuk SOP kita tadi, kita akan tengok bila dalam keadaan kita punya CB kita pecah garisan atas. Untuk SOP entry, yang first ni, ingat ada tadi. Nombor 1, SOP dia kita kena pasti candle bangkit. Sekarang ni kita punya candle, untuk nombor 1, dia dah memecahkan garisan hijau ni. Maksudnya, dia memberi signal awal untuk naik.
dengan keadaan cloud Teruskan mendongak. kenaikan. Untuk meneruskan kenaikan. Tapi tiba-tiba candle yang terbentuk selepas dia tu, dia dah memecahkan ni. Maksudnya kita buat satu garisan. Okey. Ni. Kita buat satu garisan. Candle yang terbentuk selepas daripada candle bangkit kita ni, candle seterusnya ni, candle kedua ni, dia dah pecah. Maksudnya candle tu sendiri dah memecahkan low ni. Jadi dia punya body ni dah memecahkan low ni. Jadi dekat sini dah memberi signal untuk tukar arah. Signal awal lah tu. So Signal kita awal. lagi dulu. Kalau kata kita pegang lagi, kita lagi dah situ. Tak payah nak nunggu-nunggu apa. Bila kita ada SOP, kita wajib ikut SOP. Kalau kita nak main nunggu, nak main tu bagi kita tak ada SOP. Betul tak? Betul. Kita nak tamak, kita bukan nak main tu kalau nak lagi tak apa, kita tunggu setup baru. Tunggu dia bocor sekali lagi. Ambil dulu profit. Kita ulang balik teknik kita. Ambil dulu profit. Tu pun dah bagi 16. Ah. Kalau dia ni dekat sini. Okey lah tu. Daripada sebelum ni masuk ikut dan tu tak? Baik. Tak payah tamak. Betul sikit-sikit. Okey. Janji confident masuk dulu. Cari confident dulu. Betul tak? Cari ni macam gini ni contoh ni kat sini ni. Ni. Risk kecil ni. Kalau kata dia dah duduk atas mid BB, walaupun mid BB belum mendongak, tapi kalau ni dah start mendongak, cloud dah start mendongak, boleh satu insya-Allah. Okey, Jap, pasang ni Jap, pasang BB sepenuhnya. Okey, top. Nampak tak? Jadi salah satu lagi kita nak tahu momentum dia nak pergi lagi tu, tadi dia keluar cloud kan? Tiba-tiba dia keluar BB macam ni, dia keluar BB. Itu menunjukkan dia nak pergi lagi ya. Boleh? Dia keluar BB. Ni BB atas ni. Mungkin dia tak nampak colour kot. Jap. Saya ubah colour sikit. Ni kalau biru muda ni, biru kecil tu. Nampak tak? Tak apa-apa tu. Tak payah pening. Ikut waktu je lah, asal je lah. Jangan pening sangat. Okey. Nampak tak? Tadi SOP awal dia tadi, apa yang kita kena tahu tadi, first kita kena pasti candle bangkit. Candle bangkit tu yang macam mana? Candle bangkit yang memecahkan garisan hijau ni. Maksudnya kita punya cloud, kita punya awan ni, awan kita ni dia atas hijau, bawah dia merah kan? Okey, atas hijau, bawah dia merah. Jadi tadi kita dah nampak dengan keadaan cloud kita tengah mendongak dan candle tu sendiri dah pecahkan atas. Maksudnya dia close atas daripada kita punya awan ni. Okey, jadi dekat situ kita tahu memberi satu clue, memberi satu idea kat kita yang kata sekarang ni condition dia tengah nak naik. Macam ni dia bagi signal market sekarang ni nak naik. Okey, jadi kita boleh entry lah dekat mana yang kita merasakan ni contohnya macam ni dekat sini line merah ni lah kita boleh entry. Okey, dekat mana kita nak lari kalau setup tu tak jadi, maksudnya candle tu sendiri, low candle tu sendiri, candle yang pecahkan ni. Apa yang cikgu cakap tadi adalah top BB dengan mid BB, low BB ni. Bottom BB ni kan. Kalau kita pasang top BB dengan bottom punya BB. Nampak kan ni yang warna hitam ni? Kalau cloud dia ada garisan hijau, garisan merah. Okey, kalau BB yang biasa dia ada top BB ni warna hitam ni kan? Itu top BB. Ni top BB, yang ni low BB. Top dengan bottom lah. Jadi katakanlah kalau macam kita nampak dekat sini idea asal, idea awal. Maksudnya kita punya candle bangkit dah bagi signal awal dekat sini. Kan dekat sini. Dia turun, dia pusing. Tapi belum ada
close bawah daripada kita punya cloud. Hmm. Okey, lepas tu candle yang seterusnya tu dia buat dia close tu ni, dia close ni dengan keadaan dia close atas daripada top BB ni. Nampak tak ni? Yang ni dia lagi satu signal yang mengatakan memang dia akan naik lagi. Dengan keadaan condition macam ni, dengan keadaan candle ni terbentuk dan di close atas daripada top BB ni, maksudnya dia memberi signal untuk dia mau teruskan kenaikan lah. Nak pergi jauh lagi. Dia nak pergi jauh lagi, dia nak naik lagi. Jangan takut-takut lah kalau dia buat macam ni, insyaAllah boleh ni lagi lah. Dia punya SOP dia tetap sama. Katakanlah kalau masuk dekat sini, dia punya risk dia tu still kita akan adjust. Dekat sini lah. Maksudnya dia punya low candle tu sendiri lah. Nampak tak? Maksudnya kalau ni kita ambil kat situ, naik lagi. Itulah cerita dia. Jadi bila nak exit tu apabila dia dah memecahkan candle tu sendiri lah. Contohnya macam ni. Candle yang ni. Yang melawan SOP kita balik. Melawan SOP kita balik. Ni dah pecah. Lepas tu dia dah pecahkan top BB. Tapi candle seterusnya tu dia dah close di bawah daripada ni. Jadi dekat situ dah lah. Kita boleh lari lah. Kita dah boleh TP lah kat situ. Itulah cerita dia. Setakat ni sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. It might seem crazy what I'm about to say.